Kena sukalah baca Quran. Malulah kita dengan orang munafik pun baca Quran. Utrujah ni buah apa? Yang mula-mula tu Nabi. Seperti buah utrujah. Di istilah Arab. Hanzalah. Utrujah tu tak silap saya macam buah oren. Oren yang bau dia pun sedap. Kadang-kadang kita pening kan, kita picit kulit oren tu pun kita rasa macam tenang kan. Apa tu rasa dia pun memang bukan masam, tak rasa sedap. Itu utrujah. Dalam hadis lain, Nabi SAW menerangkan besarnya pahala bagi orang membaca Quran. Ini hadis-hadis yang kita dah kerap kali dengar. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi berkata, Nabi bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan 10 kali ganda. Bukanlah yang dimaksudkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Dalam Quran semua ada berapa huruf? 6,000 ayat tadi. 6,000, katalah 6,200 itu ayat. Huruf. Alif, huruf apa. Ada satu pandangan tu 300,000 ke atas huruf. Jadi kali 10 300,000. Huruf paling banyak dalam Quran huruf alif. Tak silap saya mencecah 40,000. Huruf paling sikit dalam Quran huruf dha. Tak sampai 1,800 berapa. Ulama bilang semua dah huruf-huruf dalam Quran berapa. Ya. Jadi satu huruf 10. Kalau kita khatam Quran yang berjumlah lebih kurang 300,000 huruf. Lepas tu kena pula bulan Ramadan dilipat ganda pahala. Bukan 10 lagi dah. Subhanallah. Jadi banyaklah kita menyimpan. Menyimpan untuk akaun akhirat kita. Pahala tu. Walaupun pahala tu Allah yang kira, bukan kita pula ambil kalkulator kira. Malaikat semua dah kira, cuma untuk motivasi tu. Kita akan jadi jutawan akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Rasulullah SAW juga menjelaskan kedudukan orang yang rajin dan suka membaca Quran. Ini last sekali. Setaraf dengan para utusan. Ini dijelaskan dalam sabda Nabi yang bermaksud daripada Aisyah. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang mahir, pandai membaca Quran, kelak tempatnya adalah bersama-sama para Nabi dan para Rasul yang baik-baik. Duduk dalam satu syurga, level syurga tu semua Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ada 124,000. Dia berjiran dengan Nabi-Nabi. Jiran sebelah kanan Nabi Musa, contoh. Jiran sebelah kiri siapa? Nabi Isa, tu dia. Belakang Nabi Yusuf. Depan Nabi Muhammad, tu dia. Special sungguh. Kan? Mahir baca Quran. Tu. Dan orang yang ada kemahuan minat untuk membaca Quran tetapi masih tergagap-gagap kerana susah lidahnya untuk menyebut huruf kerana masih baru belajar. Normal lah orang baru belajar kan, takkan terus lancar. Maka kepadanya ajrani, dalam hadis sebut, baginya 2 pahala. Dapat juga. Sebab tu kita jangan pelekeh orang yang baru belajar. Allah pun bagi pahala kat dia. Kita bagi semangat dia, bagi motivasi. Selalunya isu tadarus, kita dah buat grup tadarus kan. Ada geng-geng yang baru belajar nak menyelit dalam kumpulan kita, yang boleh kata kumpulan kita semua dah lancar. Jadi bila masuk dia jadi lambat lah. Tengok-ngak. Kita pun macam rimeh bila dia ni kan. Lambat satu ayat nak habis pun lama. Saya buat apa? Kalau jumpa jenis-jenis macam tu, kita raikan. Syukurlah dia nak baca Quran. Kita buat satu kumpulan yang semua level macam dia je. Satu tadarus untuk mereka je. Mereka ni tak akan khatam lah 30 juzuk. Boleh 1 juzuk, 2 juzuk pun tak apa. Tapi kena ada seorang yang mahir, betulkan dia orang. Jadikan bengkel sebulan tu. Baru dia tak ganggu kelancaran grup yang dah lancar ni. Kan? Kumpulkan ada 2-3 orang pun tak apa. Okey, nak tadarus, jom.
Kalau ada ustaz lagi cantik lah, bimbing dia orang. Tak perlu sampai 30 juzuk. Sebulan tu boleh 1 juzuk ke 2 juzuk, ikutlah kita punya huraian tu macam mana kan. Maknanya jangan kita syush, kamu tak lancar, ini untuk orang lancar-lancar je, pergi balik. Kita menjauhkan dia dengan Quran. Kadang-kadang dia jadi patah semangat, kadang-kadang dia tengok, oh macam ni dia pelayan aku. Ya. Macam ni kita nak bela dia, kita nak raikan. Ya. Okey. Jadi yang tengongak-ngongak, yang baru nak betul makhraj, huruf kha tak lepas lagi, huruf ghin tak boleh nak beza lagi dengan qaf, ha pedas dengan ha simpui tak jumpa-jumpa lagi, kan susah tu. Baginya 2 pahala. Pahala apa? Satu pahala kerana minatnya dan satu lagi pahala kerana membaca. Susah dia tu dapat pahala. Tapi bila dah lancar nanti dah mahir, tajwid semua kira lepas dah lah. Ya. Bersama para nabi. Oh tu kira tinggi lah tu. Kita kena azam ke situ lah. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Sebab tu bacaan Quran, pengalaman saya mengajar tajwid, kelas-kelas Quran ni, saya lebih menekankan kualiti daripada kuantiti. Mengaji dengan saya kadang-kadang yang betul-betul baru peringkat awal ni, ada yang nak baca semuka. Saya kata tak ada, 1 ayat je. Bila 1 ayat dengar jebik muka dia, macam tak best. Dia nak baca semuka. Oh, nak biar banyak. Saya tak baca 1 ayat je. Tapi ulang banyak kali sampai lancar. Sampai betul, dengung, panjang, pendek, makhraj, kha apa tu. Bila kita selalu latih dia macam tu, lepas tu dia dah boleh kejap. Dah boleh tu baca bukan semuka, selai, 2 lai, 3 lai pun tak apa, pergilah. Sebab dah boleh dah. Tapi peringkat awal cukup 1 ayat, 2 ayat je. Saya tak bagi baca banyak-banyak. Tapi bagi kualiti betul. Ya. Sebutan makhraj, sifat huruf, dengung-dengung, panjang pendek tu kan. Okey, habis. Ya. Dia baca Quran. Cumanya kita pernah bincang sebelum ni, munafik pun ada 2 kategori. Yang saya nampak di sini munafik i'tiqad ni. Di kalangan sahabat kan, zaman Nabi kan ada golongan munafik hampir 200 orang. Mereka baca Quran, duduk dengan sahabat-sahabat baca Quran. Tapi hakikatnya mereka tak beriman dengan Quran tu. Hakikatnya mereka lah menjadi dalang di belakang Nabi. Yang buat macam-macam onar, menyusahkan Nabi. Itu maksud munafik tu. Tapi, baca Quran tu. Kerak baca Quran. Sebab tu Nabi kata dia ni pahit. Tak ada kemanisan. Tak ada manis. Bau je nampak macam sedap, tapi bila rasa, pahit. Itu perumpamaan tu. Lepas tu ada juga munafik i'tiqad yang memang dia zahirkan kemunafikan dia, memang dia tak nak baca Quran pun. Kalau baca pun mungkinlah kok ada majlis-majlis penting, pergilah. Kalau ikut dia memang tak minat pun nak baca Quran. Tapi ada munafik yang dia tak minat, tapi dia pura-pura minatkan baca Quran tu. Itu kata suka, macam muka dia nampak macam suka baca Quran. Tapi dia tak beriman dengan Quran tu. Itu maksud munafik tu. Macam Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim sebut. Timbalan mufti kita lama dah, saya pun dah pernah kongsi. Ada orang Kristian yang hafal Quran. Itu munafik tu. Dia tak beriman pun dengan Quran tu. Dia benci Nabi Muhammad. Tapi dia hafal dengan tujuan untuk nak cari salah. Kan? Kita baca, hafal untuk ibadah, untuk syafaat. Kan? Niat kita di situ. Tapi mereka buat tu, kod lain, niat lain. Jadi, itu kita kata tadi. Niat mereka salah pun mereka rajin juga baca Quran. Walaupun mereka tak rasa kemanisan Quran tu. Maka kita yang kena lagi lah. Ya. 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 Dapat. Itu antara jalan-jalan yang kita boleh usahakan lah. Kan? Cumanya
Bagi kat tempat-tempat yang betul-betul banyak orang baca. Selalunya budak tahfiz. Kan? Kalau tengok masjid tu dah memang dah bersusun-susun Quran banyak sangat dah, elakkanlah. Quran yang ada tu pun tak bersentuh kadang-kadang. Cari tempat yang memerlukan. Sekarang ni kita dah ada banyak akses kan. Di Afrika kita tengok, di mana tempat ya, yang kadang-kadang masih pakai tulisan tu. Kan, tulis dekat lembaran-lembaran. Allah, tak ada Quran macam kita ni. Punya susah sampai tahap tu kan. Tempat macam tu elok bagi. Ya, yang betul-betul memerlukan. Ya, saya pergi ke Sarawak, satu kampung orang Iban. Ada 7 keluarga je yang masuk Islam. Yang majoriti masih ni lah kan. Tapi dia punya Quran dekat surau tu sebanyak-banyak. Semua orang macam nak nyumbang kan. Oh, ini orang Iban baru masuk Islam. Bila saya tanya, hak 7 keluarga ni semua Iqra'. Quran pun tak boleh baca lagi. Jadi Quran tu susun begitu saja. Sagi orang ni hantar pula, sagi grup ni pula hantar. Tak payah. Kena cari tempat yang barulah orang baca kita dapat pahala. Kalau letak jadi rak, jadi masalah pula kan. Jadi perhiasan je kan. Tak mau. Cari tempat yang betul-betul boleh dimanfaatkan. Ya. Saya kalau Quran ni kata kita pergi tahfiz, kita pergi jumpa mudir dia ke guru dia, kata, "Ustaz, mana budak yang paling bijak? Mana budak cerdik kan? Yang istiqamah hafal Quran ataupun dah banyak, kita hadiahkan Quran tu kat dia. Cari Quran yang cantik sikit kan. Lagi dia memang sentiasa baca Quran. Budak tahfiz ni pun ada yang rajin, ada yang malas. Biasalah kan. Saya beli kitab, pergi pondok, saya tanya mudir, mana budak paling cerdik? Betul susah pula, tak mampu nak beli kitab, tapi memang cerdik. Dia tunjuklah senarai nama budak ni, budak ni, budak ni. Guru dia tahulah. Tolong bagikan kitab ni, saya bagi hadiah kat dia. Dia macam tu. Okey, habis. Inilah kelebihan orang yang membaca Quran. Kita berhenti situ. Jadi panjang lagi. Inilah kelebihan orang yang membaca Quran. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.